Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertemuan, salam pencerahan di alam maya. Apa khabar teman-teman semua? Saya mendoakan agar anda semua sihat walafiat. Ya. Okey, daripada semana saya itu. Saudara Amaluddin Sagi, Jebi, Rudin, dan teman-teman yang lain ini. Saya punya something wrong dengan saya punya sistem hari ni, nampak. Saudara Azhar, Saudara Samsul Anwar, Nenek Porak, Openg Tamu, Syukur Jamil, Kamaluddin Din, siapa lagi? Samsul Anwar Abdullah, Raban Tevin, Hafazah Abu Bakar bersama sejiwa, Jaka Lengleng, Aizah Ibrahim. Saya ni nak tengok ni apa di sini. Saya punya nak tengok kat sini pun tak dapat. Macam mana saya? Aduhai. Sedikit-sedikit pembetulan. Okey, saudara, macam mana pun saya terpaksa akan santuni satu persatu nanti. Saya mohon maaf kalau tidak mendapat menyebut satu persatu nama teman-teman hari ini, dan saya akan santuni usai saya memberi pencerahan nanti. Ya, saudara. Okey. Hari ini tanggal 3 Syawal. Dah 3 Syawal, lagi Sabtu ya. Tanggal 15 Mei 2021. Saya ingin berpesan pada teman-teman semua, kalau boleh ya, jika bergambar ramai-ramai itu tak payah posting dulu. Sebab ini mengundang masalah. Kerana pihak berkuasa akan menyiasat kalau gambar lebih daripada seorang ya, saudara. Ini mana ni? Saya ni nak cuba yang ini tapi tak dapat. Macam mana nak buat? Tak tahulah. Anak saya pun tak dapat nak bantu saya, tak turun-turun lagi ya. Saudara Raja Kamal Raja Baizan, apa khabar saudara? Aku sihat aku ya. Baik saudara. Ini hari ini nampak gayanya COVID-19 masih menyerang, masih mengganas. Kerana jumlah mereka yang dijangkiti oleh wabak virus corona adalah 4,140. Jadi artinya sudah masuk 1, 2, 3, 4 hari saudara ya. 4 hari jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona adalah 4,000 ke atas. Dan hari ini 4,140, dan kematian hari ini adalah yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi iaitu 44 orang. Jumlah kematian adalah 1,866. Di Perlis ada pengurangan, walaupun semalam 5 orang, hari ini 2 orang. Tetapi di Kedah nampaknya ada peningkat. Ya, ada peningkatan je. Semalam 228, hari ini 239. Di Pulau Pinang juga terus mula mencanak. Anak mami ke, combi ke, nana, mamu. Kalau hampa tak jaga kesihatan, saya tak tahu. Sebab hari ini di Pulau Pinang 338. Semalam 266. Begitu juga di Perak yuk. Perak tinggi. Semalam 147, hari ini 182. Abang Tebin yuk, Tabakor. Tabakor mikul. Di Selangor juga ada peningkatan. Begitu ketara. Semalam 1,269, hari ini 1,507. Dan di belah Persekutuan ada masih juga meningkat. Semalam 306, hari ini 358. Begitu juga di Putrajaya. Putrajaya daripada 20, hari ini 23. Negeri Sembilan juga meningkat. Semalam 124, hari ini 190. Yang ada agak kelegaannya ada di Melaka. Semalam 107, hari ini 97. Tetapi di Johor, pola-pola gelembungnya menampakkan peningkatan. Ada 2 hari lepas 467, dia turun 335, dan hari meningkat balik 433. Ya, di Pahang
178, hari ini 116. Semalam 178, hari ini 116. Hairan ya, macam mana Pahang tak boleh kurang daripada dah mula meningkat 100 tu. Di Terengganu ada pengurangan tapi macam di Pahang. Semalam 165, hari ini 119. Cuma di Kelantan, Alhamdulillah nampak gayanya ada perkembangan yang agak memberangsangkan. Sebab semalam, ya, Anggerik Rimba, semalam di Kelantan 371. Hari ini dia kurang 109. Banyak susut tu. Dan terus kalah. Cik, Mek, Abang, adik, semua perhatikan, jaga kebersihan diri, tak payah keluar rumah. Di Sabah ada peningkatan tapi sedikit. Semalam 53, hari ini 60. Di Labuan juga ada pengurangan, semalam 6, hari ini 3. Begitu juga di Sarawak. Semalam Sarawak menakutkan 533, tapi hari ini di Sarawak 324. Itulah laporan yang saya dapat berikan berhubung dengan kedudukan COVID-19 di seluruh negara secara ya. Okey. Bagaimanapun menurut ketua pengarah Kementerian Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, dia kata Perak merekodkan kadar kebolehjangkitan RT ataupun R0 COVID-19 paling tinggi. Sebab itu jadi warga Perak kena berhati-hati ya. Begitu juga kerana di Perak adalah 1.32 dan ini diikuti oleh di negeri Terengganu dan Kedah. Jadi warga di tiga negeri ini berhati-hati kerana menurut daripada ketua pengarah Kementerian Kesihatan, kebolehjangkitan itu begitu tinggi di Perak, di Kedah dan juga di Terengganu. Jadi keadaan ini harus kita berhati-hati kerana bagaimanapun pihak Kementerian Kesihatan masih memantau di semua pihak tempat ya. Saya melihat laporan yang saya terima bahawa serangan COVID-19 sudah menular ke seluruh negara Asia. Sebab itu sebentar tadi Perdana Menteri Singapura Jeneral Lee Hsien Loong sudah pun mengeluarkan keputusan meminta warganya supaya tinggal di rumah dan jangan keluar. Tapi kita yakinlah negara Singapura mereka mempunyai perancangannya, jadi rakyatnya taklah agak susah. Mungkin ada pertambahan kewangan bantuannya ataupun makanan dan sebagainya. Dan ini tak berlaku di negara kita ya sekarang. Jadi kita harus berhati-hati duduk di rumah. Bagaimanapun saya dapat kiriman, ini perlu saya wawarkan juga, iaitu nasihat daripada Dr. Zaleha Man Amin. Dr. Zaleha Man Amin, dia kata oleh kerana kes yang semakin meningkat, maka kami para profesional kesihatan telah menyiapkan pesanan tentang kedudukan COVID ini. Pertama dia kata gejala ini mula muncul dari hari ketiga selepas jangkitan berlaku. Ya, fasa pertama mula-mula saudara mereka yang dijangkiti oleh virus corona ini, dia akan merasa sakit badan, kemudian sakit mata, kemudian sakit kepala, muntah dan cirit-birit. Itu adalah pada hari ketiga selepas dijangkitan. Kemudian hidung mula berair atau kesesakan hidung, dan penguraian, dan ini naik ke mata ya, membakar, membuangkan. Kemudian ketika membuang air kecil terasa sakit dan mula rasa demam. Bila anda demam, tekak, rasa sakit atau lecet. Jadi kerana itu ini adalah hari yang ketiga keempat ya. Jadi perlu dilakukan senaman, kena banyak minum air vitamin C. Jadi hati-hati, sangat penting. Saudara kena minum banyak cecair, terutama air yang disucikan. Minum banyak air untuk memastikan tekak anda lembap dan membantu membersihkan paru-paru anda. Ini pesanan daripada para doktor ya. Kemudian fasa kedua dari hari keempat hingga hari ke-8. Itu dia punya varian tarikh date-nya. Pertama sekali anda akan kehilangan rasa dan hidung mula hilang bau. Kemudian mula merasa letih, badan rasa letih, bangkit dari mana tak bermaya dan sebagainya. Kemudian sakit pada tulang rusuk dan mula dada rasa mengetat, sakit di pinggung atau pinggul di kawasan buah pinggang. Dan virus ini akan menyerang ujung saraf kita. Jadi perbezaan antara keletihan dan sesak nafas, jadi kekurangan udara adalah ketika orang itu duduk tanpa berusaha dan kehabisan nafas. Keletihan adalah ketika orang itu bergerak untuk melakukan sesuatu yang sederhana dan merasa cepat letih. Kerana itulah ia memerlukan banyak penghidratan, itu vitamin C.
COVID-19 mengikat, dia akan mengikat oksigen. Jadi kualiti darahnya akan menjadi buruk kerana kurangnya oksigen. Jadi fasa ketiga pula ini boleh buat penyembuhan kalau kita rawat dengan baik. Jadi fasa penyembuhan mula boleh berlangsung kira selama 14 hari. Jadi kerana itu jangan menangguhkan rawatan saudara. Pertama sekali lebih baik mematuhi cadangan ini daripada pencegahan saudara. Duduk di bawah sinar matahari selama 15 hingga 20 minit. Kalau boleh pagi-pagi kita bangun duduk bawah sinar matahari antara 15 hingga 20 minit. Kemudian rehat dan tidur sekurang-kurangnya 7 hingga 8 jam. Kita memerlukan tidur 7 hingga 8 jam. Kemudian minum 1,5 liter air setiap hari. Air kena banyak minum. Jadi semua makanan mesti panas. Jangan biarkan makanan itu sejuk. Perlu diingat bahawa pH coronavirus berkisar antara 55 hingga 85. Dia punya pH sukatan hawanya ya. Jadi yang harus kita lakukan untuk menghilangkan virus adalah dengan memakan lebih banyak makanan berakali yang melebihi paras asid virus. Contohnya pisang, air limau. Limau tu lemon ya. Limau tu bukan air limau nipis ya. Limau lemon. Kemudian alpukat, bawang putih. Bawang putih lebih baik. Kalau ada lagi, lebih baik kalau ada bawang putih hitam. Ini dapat dibeli di kedai sensi dan sebagainya. Kemudian buah mangga, elok untuk rawatan, ataupun limau mandarin, buah nanas, dan juga jangan lupalah air vitamin C. Bagaimanapun anda tahu kalau anda mempunyai COVID-19 apabila pertama sekali tekak gatal, yang kedua kerongkong rasa kering, kemudian sering batuk, suhu badan tinggi, kesukaran nak bernapas dan kehilangan bau dan rasa. Itu tanda-tanda orang yang dijangkiti oleh virus corona. Jadi saya telah pun menyampaikan apa yang saya dapati dan dikirimkan kepada saya untuk kita berkongsi bersama saudara ya. Saudara Azmi Ahmad kena buat solat hajat lah dia kata. Halimah Hashim bertuju, terima kasih. Sangkut teruk, saya tak tahu sangkut macam mana. Terima kasih saudara Harun. Okey saudara. Usai COVID-19 kita masuk kutubah Rasulullah. Jangan lupa saudara ya, taksirah pendek kita kutubah Rasulullah tentang Dajjal. Sambungan sebab cerita Dajjal ni ada bersiri. Besok saya sambung lagi. Jadi kata Rasulullah SAW, di antara tipu daya Dajjal, dia juga boleh menyuruh langit supaya menurunkan hujan secara tiba-tiba. Dan dia juga mampu untuk meminta supaya bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dengan tiba-tiba dia tumbuh. Itu kemampuan Dajjal. Ini tipu haidah Dajjal. Dan termasuk ujian yang paling berat bagi manusia, Dajjal itu datang ke perkampungan orang-orang yang baik dan tidak mengakui Dajjal itu Tuhannya. Maka disebab itu segala tanaman dirosakkan dan kawasan itu menjadi kontang dan kering. Dajjal datang ke tempat orang-orang yang percaya kepadanya saja. Jadi kalau orang percaya pada Dajjal, dia akan duduk lama. Dajjal akan datang ke tempat orang-orang yang percaya padanya dan penduduk kampung itu mengakuinya sebagai Tuhan. Disebabkan yang demikian, hujan turun di tempat mereka dan tanaman-tanaman mereka pun menjadi. Jadi tidak ada kampung atau daerah di dunia ini yang tidak didatangi Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Kedua-dua kota ini tidak dapat ditembusi oleh Dajjal kerana dikawal oleh para malaikat. Dan itulah Dajjal hanya berani menginjak pinggiran kota Mekah dan Madinah. Namun demikian, ketika Dajjal datang ke pergunungan di luar kota Madinah dan kota Mekah, bumi akan bergoncang. Ketika itu orang-orang munafik akan merasa kepanasan seperti cacing kepanasan dan tidak tahan lagi tinggal di Madinah. Mereka keluar dan pergi bergabung dengan orang yang sudah menjadi pengikut Dajjal. Inilah yang dikatakan hari pembersihan kota Madinah. Dari Anas bin Abi Malik kata Rasulullah SAW, menjelang turunnya Dajjal pada tahun-tahun tipu daya, iaitu tahun-tahun orang pendusta dipercayai dan orang yang jujur tidak dipercayai. Jadi orang yang amanah tidak dipercayai dan orang yang tidak amanah diyakini. Ini pesan baginda Rasulullah. Ya Ruby, terima kasih. Setakat itu saya beri pencerahan. Besok kita sambung lagi tentang kedudukan Dajjal. Okay, saudara, e-commerce masih diteruskan lagi. Saudara boleh berhubung dengan Azhar di talian 011-330-41241, 011-330-41241 untuk memesan
bolu bedal ataupun rendang tok. Dan boleh juga berhubung dengan Siti Fareha 017-711-4300. Itu dendeng manis Siti Fareha. Syauqi Kizinis belum saya dapat pengetahuan lagi sama ada dah boleh berniaga ke belum. Rasa mula daripada Isnin lah ya. Itu sekarang ini sekadar Syarizal Husin, sekadar e-commerce. Baik saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan kerja RM10,000 yang tidak tuntas. Bagaimanapun kita harus mengingatkan pimpinan kerajaan, kalau kerajaan berbelanja tanpa had, maka negara akan bankrupt. Kerana itu kita minta supaya Parlimen segera bersidang agar dapat dibincangkan setiap perbelanjaan yang mahu dilakukan oleh pimpinan negara. Ya? Tajuk perbincangan kita malam ini adalah Gaza terus berdarah. Memang saya nak bagi pencerahan semalam tapi tak ada waktu, tak sempat. Nampaknya tempoh 1 jam tak cukup. Jadi saya merasakan malam ini bila saya memberi pencerahan tentang Gaza yang terus berdarah, mungkin agak membosankan saudara kerana saya akan memberi penceritaan demi penceritaan. Tak adalah benda-benda yang nada yang marah dan sebagainya. Tidak. Saya harus memberi penerangan supaya kita faham apa sebenarnya berlaku di Gaza, iaitu di bumi Palestin, di mana disitulah letaknya Masjidil Aqsa. Dan bermulanya perjalanan baginda Rasulullah SAW menuju ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kita akan santun pencerahan ini, tapi sebelum itu, apa kata Pak Nazir dalam pantunnya? Kata Pak Nazir, bersama puan duduk bergebang tepi laut, nyaman suasananya. Berpautlah tuan pada cabang, bukan berpaut pada ranting. Tinggi bidalanya. Kita harus berpaut pada cabang, pokok cabang ataupun dahan pokok itu, bukan pada ranting. Kadang-kadang ranting itu lebih teruk lagi kalau ranting itu rapuh, berdebuk jatuh, saudara ya. Boykot Dajjal Israel ya. Kata Pak Nazir lagi, Pak anda menanam padi dibaja tidak membeban. Jika sudah telah makan budi, apa saja sanggup dikorban. Jadi berhati-hati saudara dalam kita menerima budi orang. Kerana bila dah termakan budi, maka apa saja sanggup kita lakukan. Ini berhati-hati saudara ya. Jadi itu keadaannya. Bagaimanapun, sebelum saya memberi pencerahan lagi, saya memberi peringatan agar saudara mereka yang menyunting semula live yang saya livekan malam ini, yang saya bicarakan, dan mereka menyunting semula untuk masuk dalam channel YouTube, maka itu adalah tanggungjawab anda. Di atas setiap syutingan, pihak saya tidak akan bertanggungjawab. Ini bahawa saya hanya bertanggungjawab apa yang saya lontarkan waktu saya live. Jadi kalau saudara ada komen dan sebagainya, maka itulah tanggungjawab anda. Permohonan saya kalau boleh berbicaralah dengan bahasa yang terbaik. Saudara Ismail Muhammad, apa khabar orang Besut? Waalaikumsalam. Saudara, minggu lalu Bank Negara Malaysia telah pun mengeluarkan laporan fizikalnya bagi suku tahun 2021. Ini agak membimbangkan kita. Jadi Bank Negara dia kena mengeluarkan kenyataan berhubung dengan kedudukan ekonomi, kewangan dan sebagainya, bahawa hampir sepenuhnya laporan itu adalah semasa di bawah perintah darurat, di mana akta kewangan digantung di bawah ordinan darurat dan kerajaan boleh berbelanja mengikut bajet tanpa mengikut bajet ataupun dipantau oleh Parlimen. Jadi kesannya hutang langsung negara meningkat sejumlah 37.9 bilion dalam 3 bulan suku pertama 2021. Dia meningkat dari 39 bilion itu kepada 917.5 bilion. Berbanding tahun lalu, hutang negara naik daripada 823 bilion pada akhir suku 2020 ke angka 879. Tapi hari ini 917.5 bilion. Secara kenaikannya sebanyak 55.8 bilion dalam tempoh 3 tahun pertama. Jadi tahun 2020 selepas PKP paling banyak bantuan diberikan kerajaan, tapi waktu itu tiada darurat. Hutang naik purata pada anggaran 18.6 bilion. Tahun 2021 pula ada darurat. Ada PKP 2.0, tapi bantuan tidak seberapa. Hutang
hutang naik kepada 37.9 bilion dalam tempoh 3 bulan saja. Itu pun belum diambil kira penjualan aset negara, belum diambil kira korek daripada tabung puan dan duit daripada Petronas. Ini yang saya dapat adalah kiriman daripada Datuk Seri Najib yang mula memerhatikan tentang ekonomi negara. Mantan Perdana Menteri kita, dia begitu sensitif terhadap kedudukan ekonomi ni. Dia begitu menyantuni soal ekonomi. Jadi masalahnya bila bertanya kenapa nisbah hutang negara pada akhir 10 tahun 2020 telah naik kepada 64.6% pada bulan Ogos tahun lalu. Jadi rang undang-undang kerajaan Perikatan Nasional untuk naikkan pada had hutang dari 55% ke 60% saja. Aduhai. Kerana yang diluluskan oleh Parlimen adalah 60% daripada KDNK. Tapi sekarang sudah menaik. Had ini telah mencecah menjadi 62.2%. Kerana masa itulah Datuk Seri Najib meminta supaya Parlimen, supaya Kerajaan Perikatan Nasional mengusulkan sekali lagi untuk dinaikkan hutang negara ni dari 60% ke 65% supaya tidak melanggar undang-undang kerajaan sendiri. Jadi kerajaan nak berbelanja duit ni, dia kena dapat kelulusan dari Parlimen. Nak berhutang pun kena minta kelulusan daripada Parlimen. Dia bukan boleh buat begitu saja. Jadi apa yang disarankan oleh Datuk Seri Najib, beliau biasa jadi Perdana Menteri, biasa jadi Menteri Kewangan. Jadi dia menyarankan supaya bawalah ke Parlimen supaya dapat diminta supaya tambahan daripada 60% daripada KDNK itu kepada 65%, supaya ia tidak bercanggah dengan dasar kewangan, dasar moneterium. Ini masalahnya. Dan kuasa darurat melindungi kerajaan walaupun bajet negara dibuat kerajaan sendiri teruk terpecah dari had hutang yang dinaikkan sendiri, malahan diketepikan segala masalah. Alasannya bila orang bertanya kenapa pinjam melebihi daripada hadnya, dia kata tak mengapalah. Ialah memanglah bukan mereka perlu bayar. Yang akan bayar adalah rakyat daripada hasil cukai. Jadi sebab itu pinjamlah sebanyak mana yang buat. Tapi bantuan PKP 2.0 tak seberapa. Duit entah ke mana. Dalam suku dua ini pula lagi, banyak pinjaman dan tabung puan telah dikorek. Dan bantuan untuk PKP 3.0 setakat ini hanya sekadar panggilan telefon percuma sahaja dalam tempoh 12 jam pada hari raya pertama. Itu sahajalah bantuan yang diberikan. Jadi keadaan sekarang itu kedudukan negara. Okey saudara, saya masuk bab sedikit politik. Lepas daripada ekonomi, politik, lepas itu kita akan bercakap soal Gaza dan Israel. Kerana hari ini telah berlaku perang cyber bermula. Baru 2 hari raya saja sudah pun timbul macam-macam fitnah. Hari ini kumpulan sana menggunakan apa yang tersiar dalam agenda Delhi. Saya pun tak tahu dari mana agenda dia dapat. Apakah agenda Delhi ini sudah bertukar arah daripada menjadi sebuah akhbar bebas yang melaporkan kebenaran. Hari ini nampak gayanya lebih sengit mendukung kepada kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin. Dan tersiar dalam agenda Delhi mengatakan bahawa adanya perundingan antara pimpinan daripada UMNO ini bersama dengan DAP. Dan menjadi dia punya faktanya apabila ketua wanita melawat seorang pelajar yang kena penyakit kanser di pusat pengajian tinggi. Dan kebetulan waktu itu ahli parlimen daripada DAP, kerana pelajar tersebut adalah daripada parlimen beliau, dia pun nak melawat. Jadi kerana pertemuan itu, maka ia dianggap sebagai ada perbincangan untuk mewujudkan satu kerjasama antara UMNO dengan DAP. Ini apa punya laporan ni? Saya pun tak faham lah. Kononnya ada WhatsApp. Dalam WhatsApp tu adalah perbincangan itu ini yang dikhususkan antara WhatsApp kononnya daripada Ketua Pergerakan Wanita UMNO Datuk Noraini dengan beberapa pimpinan daripada DAP. Katanya, sedangkan WhatsApp itu adalah WhatsApp yang fake, yang tak betul. Sebab itu Presiden UMNO menyatakan dia pun hairan, baru 2 hari saja lepas raya terus mereka membuat fitnah. Jadi kepada warga UMNO, sehingga saat ini segala keputusan yang dibuat oleh UMNO masa Pimpinan Agung itu kekal. Jadi itu dijelaskan oleh Ketua Penerangan. Dan kononnya perkataan kononnya ada perikatan menuju 3.0. Itu semua tidak terlaksana lagi. Bagi saya pula, kalau mereka nak sangat itu berlaku, you are pushing the UMNO to the wall, jangan menyesal nanti. Kalau pimpinan UMNO dah merasakan teruk sangat kau dah balun kami, bawa akan kerjasama dengan Parti Keadilan, dan kalau UMNO cuba anda haramkan, dan jika UMNO diharamkan,
Jangan salahkan UMNO kalau kita menjalin kerjasama dengan Parti Keadilan. Dan mereka tak boleh nak membuat tuduhan sembrono. Belum pernah dalam sejarah UMNO menjalin hubungan dengan Parti DAP. Tak ada berlaku lagi, tak pernah. Sejak dulu lagi, sejak zaman Azali lagi. Tetapi yang jelas, Parti Pribumi Bersatu memang ada hubungan dengan DAP. Ini jangan dinafikan. Jadi artinya korang boleh buat, orang lain jangan buat. Korang boleh kalau itu tactical dalam politik. Orang lain tak boleh. Ini apa punya politik anda main? Dan hari ini mereka mula menyerang dengan macam-macam cerita. Jadi saudara harus bertenang. Kerana kita dalam keadaan negara menghadapi COVID. Dan sekarang ni dunia juga berada dalam keadaan cukup kelam kelibut. Sebab itu saya melihat tadi kenyataan daripada Ketua Wanita yang menafikan. Baguslah Datuk Norani beliau segera menafikan apa yang dilontarkan oleh kumpulan daripada puak-puak sebelah sana lah. Dia tak apa, it's okay. Tetapi bagi kita janganlah baru raya buat fitnah. Ceritakan yang benar. Ceritakan yang benar. Saya akan berusaha untuk memberi pandangan, memberi pencerahan yang benar. Secara Roza semua pihak bercerita tentang nak parlimen bersidang, tapi tak ada satu pun tak siapa pihak yang berdesak. Saleh Taib, kubur tak jemput kamu ke? Saleh ni saya tahulah, saya marah sangat. Mungkin saudara menyokong pimpinan Tasimuddin, carry on, tak ada masalah pada saya. Nak marah buat apa? Kalau rasa tak senang dengan pencerahan saya ini, saya tak halau anda, saya tak mengusir. Orang datang rumah kita tak boleh mengusir. Kita orang Melayu ni. Tapi kalau saudara datang rumah saya, serang saya, apa anda dapat? Jadi memanglah teman-teman kata jangan layan. Tapi kadang-kadang saya tengok bagi saya pun manusia biasa juga. Cuma saya katakan kalau dah tahu ini alaman orang UMNO, tentulah dia akan menceritakan tentang perjuangan UMNO. Dan tentulah dia tak akan memuji pihak Perikatan Nasional yang memang terbukti dalam keadaan sengit. Jadi anda nak marah buat apa? Kerajaan PN tak ada apa pun. Hancur lebur. Ini fakta. Jadi anda cuba nak menafikan. Jadi terpulanglah. Saya tak mau campur urusan anda semua tu. Jadi saya bagaimanapun memuji pergerakan wanita segera membuat kenyataan bahawa tidak ada. Ini jelas ya. Sekarang ini saudara, laporan dari Gaza. Sebab saya kena ambil masa yang panjang. Ya saudara, saya ini panjang dan mungkin agak membosankan. Tapi kalau saudara nak mendapat sedikit ilmu, sebab ini pencerahan saya berikan, memang tidak ada bahasa-bahasa yang lah. Tapi kalau mereka nak tahu, supaya mereka kita tak dibohongi. Sebab sekarang ini pihak ini laknatullah Zionis, mereka sudah mencipta lebih kurang 3 juta laman-laman web yang akan memberi pandangan, memberi cerita yang bukan-bukan. Malahan ada juga orang kita yang terperangkap, yang mengikuti telunjuk mereka kerana nak hidup, nak duit dan sebagainya. Jadi saya harus memberi pencerahan. Tapi saya, bila kita mana bercakap soal Al-Aqsa, bagaimana kata daripada kenyataan daripada pimpinan Hamas, bila kita berbicara tentang Al-Aqsa, kita harus ingat, pertama-tama sekali disitulah bermulanya perjalanan baginda Rasulullah menuju ke Sidratul Muntaha dalam menerima wahyu demi wahyu. Itu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada Mekah pergi ke Masjidil Aqsa dan terus dibawa naik ke Sidratul Muntaha. Dan kita harus ingat bahawa Umar Al-Khattab, Khalifah Islam yang ketiga, telah membukanya semula selepas dia ditawan dan sebagainya. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi berjaya memerdekakan Masjid Al-Aqsa. Dan sekarang kita harus mengatakan dengan keyakinan yang tinggi kepada Allah bahawa kita akan mengikut jejak langkah mereka, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi dalam keadaan begini, saudara, kita harus bersimpan dan tekad dalam hati kita bahawa barang apa cara pun Masjid Al-Aqsa itu mesti dibebaskan sepenuhnya. Kerana kawasan itu telah terbagi dua. Sebelah timur itu dikuasai oleh Israel, Yahudi dan Allah. Dan kita harus ingat kata-kata Hitler. Apa kata-kata Hitler? Ini cukup terkenal dalam buku-bukunya. Dia kata bahawa aku tinggalkan sebahagian daripada mereka, iaitu bangsa Yahudi ini, agar satu ketika nanti dunia dapat melihat apakah tindakan itu salah atau benar terhadap bangsa Yahudi. Kerana Hitler ni dia kumpul semua dalam Holocaust.
Dia kumpul semua orang Yahudi itu, bunuh je, tembak dengan gas asid dan sebagainya, mati. Tapi orang mengutuk dia lah, katanya berjuta yang mati. Tapi dunia mengutuk, jadi dia kata, okey, engkau boleh kutuk aku sekarang, tetapi satu ketika nanti, sebab itu aku tinggalkan sebahagian lagi itu, sedikit aja pun, bagaimana mereka membuat kerosakan terhadap dunia. Itu ceritanya. Saudara, Dan saya juga mendapat sedikit update yang diterima daripada CEO atau Ketua Eksekutif Aman Palestin di Gaza, iaitu Insinyur Omar Syam. Dia kata Yahudi dah lari meninggalkan sempadan Gaza, sekitar lebih kurang 40 km daripada sempadan. Gaza juga tidak ada dah orang Yahudi dah sekarang ni, kerana rakyat Israel ramai duduk di dalam bunker sekarang. Jadi rakyat sekarang ni diarahkan duduk dalam bunker. Bunker itu di tanah itu dikurik lubang, lepas itu dibuat tempat untuk mengelak kalau ada ledakan bom dan sebagainya. Itu dipanggil bunker. Berkubu dalam tanah. Kemudian FB sendiri ciptaan ribuan pages dan meletakkan belasan juta like untuk propaganda. Jadi apa-apa yang ada tu mereka akan mengatakan bahawa kumpulan yang dilakukan tentera Al-Qassam ini satu kezaliman. Mereka menceritakan macam-macam gambar itu, mencari supaya simpati warga dunia terhadap tentera Israel. Jadi kerana Israel itu hidup melalui propaganda media. Dan Al-Qassam terdapat tim yang bertugas untuk melakukan hacking. Kemusnahan di Israel dan bilangan kematiannya di sana adalah cukup besar. Jadi tentera Al-Qassam telah membuktikan cakap-cakapnya, kenyataannya bahawa mereka akan menghapuskan Israel ini. Bagaimanapun ini dua projek segera aman Palestin di Gaza sedang dilaksanakan, iaitu pertama sekali dia menyediakan $2,400 selama setahun untuk satu keluarga bagi menyewa rumah-rumah baru yang musnah akibat daripada peperangan yang berlaku. Kemudian membaiki rumah-rumah yang rosak dan projek-projek lain, membina buras dan sebagainya. Kemudian projek di Quds yang utama sekarang adalah membina klinik, hospital and border. Jadi saudara bolehlah berhubung dengan Aman Palestin yang ada wakilnya. Kita harus memberi bantuan sebaik mungkin. Saudara, ini pencerahan saya lah. Untuk kita kena tahu sebenar-benarnya, kita mesti tahu membezakan antara Israel dan Yahudi. Supaya kita terperangkap dengan kata-kata yang kadang-kadang benda tak betul. Jadi kita faham baik-baik. Pertama, Israel sebenarnya adalah gelaran kepada kaum daripada keturunan Nabi Allah Yaqub. Israel adalah keturunan Nabi Allah Yaqub. Manakala Yahudi pula adalah orang-orang yang kafir dan tidak beriman kepada Allah di kalangan Bani Israel. Sebab itu dalam Al-Quran Allah telah melaknatkan Bani Israel. Tapi yang Allah laknat ialah Allah gelar ialah orang Yahudi, di mana Allah menggelarkan mereka dengan dua gelaran, iaitu Yahudi dan juga mereka-mereka yang kafir di kalangan Bani Israel. Sebab itu Allah berfirman, maksudnya orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Ini dapat dilihat daripada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-64. Allah juga berfirman lagi, maksudnya telah dilaknati orang-orang kafir di kalangan Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Ayat Al-Ma'idah ayat yang ke-38. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri merupakan bapa kepada Bani Israel pun berlepas diri dengan Yahudi ini. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tapi dia adalah seorang yang lurus lagi besar diri pada Allah sekali-kali. Bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Ini surah ayat Ali Imran ayat yang ke-67. Jadi sebab itu kita tak boleh cakap Israel laknat, tetapi Yahudi laknatullah. Dalam ucapan kita sebagainya Yahudi. Apa ramai ni mencarut tak boleh ni. Raya ni kena marah siapa man. Carut pula kat anda lah. Jadi itu kan kenyataannya saudara ya. Jadi saya ada kiriman daripada Said Makradi, Lembaga Pemegang Amanah Aqsa Sharif
Itu dia kata Palestin terus berdarah. Saya ya. Sebenarnya apa yang sedang berlaku di Gaza, Al-Qassam benar-benar sedang mengamuk. Jadi 3 hari lalu, bom Israel telah mengena rumah orang-orang awam dan membunuh seorang wanita yang sedang menunaikan solat duha. Jadi Al-Qassam mengancam untuk menjadikan bandar Ashkelon yang berhampiran itu sebagai neraka jahanam pada mereka. Jadi dalam masa kurang 10 minit, berpuluh-puluh roket telah dilancarkan ke Ashkelon. Jadi di sana, jadi cerita Yahudi ini, dia mempunyai kepakaran. Jadi dia boleh mampu untuk menahan roket-roket atau serangan peluru berpandu semua. Tetapi kesan daripada apa yang dilakukan oleh tentera Al-Qassam itu, mereka tidak mampu menahan kesemuanya. Banyak juga bom-bom yang dilancarkan, roket-roket dilancarkan mengena sasaran. Sebab itu sekarang ni Yahudi ini sudah berlari letang pukam. Ada yang meninggalkan kawasan sempadan. Jadi kita harus tahu latar belakang sebenarnya sejak beberapa bulan lalu. Ini latar belakang di Gaza. Sejak beberapa bulan lalu, ketegangan di Baitul Muqaddis antara penduduk Palestin dan pelampau Yahudi yang disokong tentera Zionis Israel telah meningkat. Bukan bermula daripada orang Islam, bukan bermula daripada warga Palestin. Ini adalah berikutan sebabnya keputusan Mahkamah Israel awal tahun ini untuk menghalau 28 keluarga Palestin yang tinggal di perkampungan Sheikh Jarrah di Baitul Muqaddis Timur sejak 1956. Jadi mereka dihalau untuk memberi laluan membangunkan lebih banyak penempatan haram Yahudi itu. Itulah bermulanya pergerakan bermula. Itu awal tahun Mahkamah Israel telah pun memberikan keputusan yang berat sebelah, mana 28 keluarga ini dihalau keluar daripada rumahnya. 28 keluarga ini adalah mereka yang lari menyelamatkan diri daripada pembunuhan Zionis Israel yang merampas Palestin pada 1948. Mereka adalah terdiri daripada keturunannya. Jadi penempatan baru mereka telah dibina oleh kerajaan Jordan di perkampungan Sheikh Jarrah, iaitu Baitul Muqaddis Timur. Ketika itu Baitul Muqaddis masih lagi di bawah pentadbiran Jordan. Jadi kita kena faham keadaannya sebenarnya. Keputusan Mahkamah Israel itu telah meningkatkan ketegangan dengan pelampau Yahudi yang mula memasuki kawasan tersebut dan mengganggu kacau keluarga Palestin. Dalam satu rakaman video, seorang wanita Palestin menjerit bertanya pada seorang pelampau Yahudi yang datang mengganggu mereka. Why are you stealing our house? Kenapa kamu nak rampas rumah kami? Selamba saya Yahudi sebut menjawab, if I don't steal, someone else will steal. Kalau aku tak curi, orang lain akan curi. Di kalangan pelampau itu, mereka berebut untuk merampas rumah rakyat Palestin. Hasil daripada restu mahkamah dan kerajaan Zionis Israel sendiri. Sejak daripada itu, demonstrasi dilakukan membantah keputusan Mahkamah Israel. Setiap tahun, saudara, pada tanggal 12 Mei, setiap tahun sebenarnya, pada tanggal 12 Mei, Israel merayakan Hari Jerusalem, iaitu hari mereka berjaya merampas kedua-dua Baitul Muqaddis Timur dan Baitul Muqaddis Barat pada tahun 1967. Ia antara hari perayaan terbesar di Israel dan sambutan bermula daripada 9 Mei. 9, 10, 11, 12. Kemuncaknya pada 13. Dan pada tahun ini, 12 Mei jatuh pada 28 Ramadan. Di mana umat Islam sedang sibuk bertarawih, beriktikaf dan memenuhi Masjid Al-Aqsa. Kita percaya adanya Lailatul Qadar. Jadi seperti biasa, setiap malam di bulan Ramadan, puluhan ribu umat Islam Palestin akan bertarawih di Masjid Al-Aqsa. Ia juga menjadi medan bantahan kepada Israel. Adalah dipercayai serangan ke atas penduduk Palestin untuk menekan dan menyekat mereka daripada memasuki Masjid Al-Aqsa untuk malam-malam seterusnya bagi memberi laluan pula kepada sambutan Hari Jerusalem, iaitu pada 13 bulan oleh penduduk haram Yahudi. Jadi setiap tahun penduduk haram Yahudi mengadakan perarakan bendera Israel sehingga memasuki pekarangan Masjid Al-Aqsa. Jadi situasi semakin kritikal kerana penduduk Palestin akan tetap mempertahankan Masjid Al-Aqsa daripada diceroboi oleh pendatang haram. Tapi mereka tidak mempunyai apa-apa senjata. Warga Palestin yang mempertahankan Masjid Al-Aqsa ini, mereka tidak punya senjata. Mereka mempertahankan masjid itu dengan tubuh badan mereka dan batu-batu saja. Intifada. Tak ada senjata dan sebagainya.
Sedangkan pelampau Yahudi punya senjata disokong oleh tentera Zionis. Kemudian ditambah pula ketegangan ini berlaku dalam suasana penduduk Palestin sedang marah terhadap Israel yang mahu menghalau penduduk perkampungan Sheikh Al-Jarrah. Jadi kerana itulah saudara, mari kita harus berdoa pada malam-malam kita ini supaya Allah SWT segera menurunkan segala mukjizatnya kepada umat di Masjid di Palestin. Kita berdoa agar Allah melaknat, menghancurkan dan memberi kekalahan kepada musuh-musuh yang jahat di kalangan Zionis Israel dan penyokong-penyokong mereka. Saudara, jika kita mampu untuk mengunjungi untuk solat, maka hantarlah apa-apa juga bantuan dan angkatlah doa, minta supaya Allah segera menghapuskan. Sebab itu saya bersetuju hari ini pergerakan pemuda UMNO yang diketuai, dipimpin oleh Dato' Ashraf Luski Wajdi. Beliau meminta supaya pergerakan pemuda UMNO Malaysia menggesa kerajaan untuk segera mengadakan sidang khas parlimen bagi membuat usul tergempar mengutuk serangan tidak berperi kemanusiaan dan kekejaman tentera pengganas Israel terhadap rakyat Palestin. Kerana umum mengetahui bahawa punca ketegangan di Timur Batu Muqaddis adalah rentetan daripada tindakan pertubuhan penempatan Israel yang bertujuan untuk mengubah kawasan kejiranan Palestin yang menjadi kawasan kejiranan Yahudi sehingga mengundang bantahan daripada rakyat Palestin. Puncanya. Jadi tindakan bala Israel yang menggunakan kekerasan dan keganasan terhadap himpunan awam rakyat Palestin bukan saja tidak menghormati undang-undang kemanusiaan antarabangsa, malah jelas melanggar Resolusi 2334 Dewan Keamanan Pertubuhan Bangsa Bersatu berkenaan dengan larangan membangunkan pemungkinan baru Yahudi di tanah milik rakyat Palestin. Itu tuntutan daripada pemuda UMNO. Dan saya ingin menyantun ni kau dah seorang lama kau keluar ni bisa apa benda lah kau ni. Kemudian saya melihat ini pandangan daripada Saudara Hisham Jalil. Saudara Hisham Jalil dia menulis, dia kata kita telah mendengar ucapan Perdana Menteri Muhyiddin berkenaan keganasan yang berlaku di Palestin sebentar tadi katanya. Jadi cadangan Perdana Menteri untuk mengeluarkan kenyataan tegas kepada Israel berkenaan keganasan mereka lakukan amat kita lalukan. Namun begitu, kenyataan tegas saja tidak memadai. Konflik ini telah berpanjangan selama berpuluh-puluh tahun dengan pelbagai kenyataan tegas dikeluarkan oleh Malaysia sebelum ini. Dan sebab itu kita sendiri tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Apa yang perlu lakukan untuk mengubah keadaan ini adalah bertindak dengan lebih aktif bagi mendapatkan sokongan kolektif pemimpin-pemimpin negara lain untuk mendorong pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu dan negara-negara besar seperti Amerika Syarikat, China, Rusia, India dan negara-negara supaya mengenakan sekatan ke atas Israel. Hanya dengan cara ini sahaja mungkin boleh memaksa Israel untuk berunding dengan lebih serius bagi mencapai solusi dua-dua negara itu. Two-state solution yang telah dicadangkan sekian lama tapi sehingga kini tidak menjadi kenyataan. Ini kenyataan daripada pandangan Saudara Hisham Jalil. Beliau adalah Ketua Penerangan UMNO Selangor, Barisan Nasional Selangor. Jadi katanya semasa zaman apartheid di Afrika Selatan dulu, kerajaan apartheid Afrika Selatan telah jatuh pada akhir tahun 1980-an. Dan tekanan sekatan ekonomi yang dikenakan oleh pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan negara-negara dunia. Akibat tekanan dari banyak negara, kita untuk mengenakan sekatan ke atas Afrika Selatan, kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom terpaksa mengenakan sekatan ekonomi kepada kerajaan apartheid. Dan akhirnya Nelson Mandela dibebaskan daripada penjara dan menubuhkan negara Afrika Selatan. Itu kenyataan daripada Saudara Hisham Jalil. Nah, situasi terkini di Palestin, kabarnya tentera Turki sudah pun menghampiri Masjid Al-Aqsa untuk mempertahankan Palestin dari serangan pengganas Israel. Dan Tentera Nasional Indonesia juga dilaporkan sedang berkira-kira untuk bersiap siaga. Tapi kita nak tanya, Malaysia macam mana? Apakah masih dalam dalima? Apakah hanya sekadar menghantar bantahan? Kalau susah-susah sangat tu, rasanya hantar je lah Datuk Mat Sabu. Haji Mat Sabu kan bekas Menteri Pertahanan. Kan dia boleh jadi Rambo of Malaysia. Cuma saya melihat blogger ini Sang Kelembar, Datuk Zahrin Mak Yassin,
dia mendakwa, dia kata lebay daripada PAS mengamalkan kronisma kerana melantik anaknya sendiri jadi pengurusi sekretariat Aid Palestine. Jadi blogger katanya seorang yang dikenali ramai sebagai duta khas Perdana Menteri dapat gaji menteri tanpa kerja tubuhkan sekretariat Aid Palestine dan melantik anak dia jadi pengurusi. Dia tak ada perasaan malu apa pun perangai kroni dan nepotisme. Dia marahlah, lantiklah orang lain, takkan anak orang lain, tak ada. Dan Israel masih terus melancarkan serangan terbaru ke atas Menanjung Gaza dan telah mengorbankan 2 nyawa selepas beberapa jam serangan pada malam berdarah yang telah membunuh 24 rakyat Palestin termasuk 9 orang kanak-kanak. Netanyahu mempertahankan keganasan dilakukan anggota keselamatan Israel di Masjid Al-Aqsa terhadap rakyat Palestin. Israel memberitahu untuk Amerika, ini Israel ni. Israel memberitahu Amerika jangan masuk campur urusan Baitul Muqaddis dan Jerusalem. 21 orang terbunuh termasuk kanak-kanak dalam serangan udara dilancarkan oleh tentera Israel ke atas Menanjung Gaza. Jadi jihad Islami bertekad. Ini jihad Islami, tentera Al-Qassam bertekad untuk membalas dendam atas serangan teroris Israel ke atas Masjid Al-Aqsa. Hezbollah pula diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga di saat tentera Israel mula melakukan latihan ketenteraan. Jadi di sana juga ada tenteranya Hezbollah, Al-Qassam, tapi Twitter dan Facebook dituduh menapis kandungan berkenaan Palestin, terutama insiden Sheikh Jarrah dan keganasan Israel di Masjid Al-Aqsa. Jadi ini internet ditapis sebab pemilik internet ni lah Amerika. Pemilik-pemiliknya adalah mereka-mereka yang bersimpati pada Israel. Jadi mereka menapis gambar-gambar kekejaman rejim Zionis itu ditapis dan tidak disiarkan pada dunia. Sebab itu kita tak dapat laporannya. Jadi Hamas pula di Baitul Muqaddis tidak akan mampu dihancurkan oleh penjajah. Ini kenyataan Hamas. Hamas mengatakan Baitul Muqaddis tidak akan mampu dihancurkan oleh penjajah. Tapi masalahnya ahli politik Amerika, sebab kita dengar tadi Kamala Harris pula mengatakan bahawa Amerika standby with Israel. Jadi kita harus ingat, kita fahamlah, kita kena jelas pendirian kita. Kalau pun memanglah mereka negara besar, tapi sekurang-kurangnya kita kena memberikan protes. Kita bukan harus berdiam diri. Ya saudara, Emir Qatar segera mengadakan lawatan ke Arab Saudi untuk membincangkan hubungan dua hala dan pembangunan serantau. Sementara Menteri Luar Turki sekarang ini berada di Arab Saudi untuk memperbaiki hubungan dua hala itu. Libya menggesa Komite Antarabangsa melindungi Palestin dan rakyatnya. Dan Iran mengesahkan akan mengadakan rundingan dengan Arab Saudi, tapi mengatakan terlalu awal untuk membincangkan hasilnya. Kenyataan saya tak mampu, tak cukup saya. Mereka harus bertindak. Dan kadang begitu kita harus mendengar. Ini adalah saranan yang saya terima daripada Profesor Muhammad Nazir Ismail yang masuk dalam war saya sebentar tadi. Dia menceritakan, ini sesuai untuk pencerahan saudara ya. Dia kata kenapakah kesengsaraan warga Palestin masih berterusan? Kerana serangan Yahudi Zionis terhadap Gaza semenjak beberapa hari lalu setakat ini telah merenggut lebih dari 100 nyawa warga Palestin yang tidak berdosa, termasuk kanak-kanak dan wanita. Banyak bangunan, rumah dan pejabat juga hancur musnah akibat pengeboman oleh jet pejuang F-35 tentera udara Israel yang dibekalkan oleh Amerika Syarikat. Mungkin ada antara kalangan rakyat Malaysia berpendapat bahawa kesengsaraan warga Palestin adalah hasil dari tindakan kurang cerdik tentera Hamas di Gaza yang telah melancarkan serangan roket ke arah bandar di Israel. Mereka mungkin merasakan semua ini boleh dielakkan jika Hamas tidak menyerang Israel. Sebenarnya, ini kan tulisan Profesor tadi, dia kata siapa yang mempunyai pandangan seperti di atas perlu disedarkan bahawa kefahaman mereka tentang apa yang berlaku di Palestin adalah sangat cetek serta mereka buta sejarah. Hakikat yang paling penting yang perlu disedari ialah negara Israel sepatutnya tidak wujud kerana ia merupakan hasil tindakan penjajah bangsa asing ke atas wilayah milik bangsa Palestin. Sebagaimana diterangkan oleh seorang pakar sejarah berbangsa Yahudi sendiri dari Israel yang bernama Profesor Ilan Pape dalam bukunya yang masyhur The Ethnic Cleansing of Palestine. Katanya kewujudan Israel adalah hasil dari tindakan oleh kumpulan Zionis
yang telah datang dari Eropah ke bumi Palestin pada kurun ke-20 dan seterusnya telah melakukan tindakan penghapusan etnik ataupun ethnic cleansing yang melibatkan tindakan pembunuhan beramai-ramai serta menghalau penduduk-penduduk Palestin dari kampung halaman mereka. Itu puncanya. Akibat daripada tindakan tersebut, lebih daripada 750,000 penduduk Palestin telah menjadi pelarian dan tidak dibenarkan pulang ke tanah air mereka sehingga hari ini. Walaupun adalah hak mereka di bawah resolusi 194 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang diluluskan pada tahun 1948 lagi. Jadi mereka dihalau keluar 750,000, tak dibenarkan pulang. Sedangkan bangsa bersatu dah membuat resolusi, tapi Zionis Israel tidak mengiktiraf. Yang lebih menyedihkan ialah pada tahun yang sama, masyarakat antarabangsa yang dipengaruhi oleh Amerika Syarikat dan Eropah telah meredai tindakan jenayah kumpulan Zionis di Eropah menjajah bumi Palestin apabila mereka mengiktiraf negara baru yang diberi nama Israel. Yang memulakan pengiktirafan itu adalah negara Eropah dan Amerika. Tidak cukup dengan itu, kumpulan penjenayah Zionis ini telah mengganas dan pada tahun 1967 mereka telah merampas tebing barat dan tebing timur Baitul Muqaddis, termasuklah Masjid Al-Aqsa. Walaupun masyarakat antarabangsa tidak mengiktiraf wilayah tebing barat sebagai sebahagian daripada Israel, namun kerajaan Israel terus membuka penempatan atau bandar-bandar untuk orang Yahudi saja di atas tanah-tanah yang dirampas dari warga Palestin. Bahkan banyak kebun-kebun zaitun mereka juga telah dirampas oleh pendatang Yahudi Zionis dengan bantuan tentera Zionis. Sebahagian besar tebing barat sekarang dipanggil Area C adalah di bawah kuasa penuh tentera Israel. Ini membenarkan mereka mengawal pergerakan rakyat Palestin dengan mewujudkan ratusan sekatan jalan raya. Warga Palestin dihalang dan disekat dari bergerak bebas di dalam negara mereka sendiri, sama ada untuk bekerja atau mengusahakan kebun zaitun, dan mereka untuk ke sekolah atau hospital atau untuk melawat keluarga. Ini keadaannya. Memanglah kawasan itu memang terkenal dengan kebun zaitunnya, buah-buah zaitun yang baik. Tapi tentera rejim Zionis ini menyekat pergerakan mereka. Jenayah puak-puak Zionis terkini ialah merampas. Mereka merampas puluhan rumah milik warga Palestin di sebuah daerah bernama Sheikh Jarrah di Baitul Muqaddis Timur. Ia bersebelahan dengan Masjid Al-Aqsa. Mereka juga telah berusaha untuk menghalau warga Palestin dari melakukan iktikaf di Masjid Al-Aqsa pada 27 Ramadan kerana ingin membenarkan kumpulan ekstrim Zionis mengadakan sambutan Jerusalem Day, iaitu upacara tahunan memperingati kejayaan mereka merampas Baitul Muqaddis dari milik rakyat Palestin. Itu puncanya. Malam 27 Ramadan, umat Islam bertarawih, duduk iktikaf dalam Masjid Al-Aqsa. Mereka datang, telah peduli masuk macam gangster kerana nak merayakan hari pengujutan, hari Israel. Dalam kata yang lain, kumpulan penjenayah Zionis ini tidak akan berhenti. Mereka tidak akan berhenti melakukan pencabulan demi pencabulan terhadap hak asasi manusia terhadap warga Palestin. Sehingga kesemua bumi Palestin menjadi milik mereka dan warga Palestin semuanya dihalau keluar dan identiti Palestin dihapuskan sepenuhnya. Itu matlamat mereka. Bahawa warga Palestin mesti diusir dan tidak boleh ada lagi rakyat menamakan dirinya sebagai rakyat Palestin. Mereka mau menghapuskan kewujudan negara Palestin ini dalam peta dunia. Sebenarnya Gaza dikepung oleh mereka supaya penduduk berjumlah lebih 2 juta dalam kawasan itu akur dengan kehendak mereka serta patuh dengan peraturan dan undang-undang yang menjadi warga Palestin, rakyat kelas 2, dan hak mereka semakin hari semakin dihakis. Inilah keadaan saya. Apabila negara kita, apabila bumi milik mereka sudah pun dijajah oleh orang, mereka diusir dan penghinaan demi penghinaan. Namun dalam suasana tersebut sebenarnya warga Palestin tidak punya banyak pilihan, sama ada nak berpindah ke negara lain atau hidup sebagai manusia yang dihinakan di bumi sendiri. Alhamdulillah, masih wujud lagi dari kalangan masyarakat Palestin yang mempunyai semangat jati diri yang tinggi
Mereka tidak akan tunduk kepada usaha penjajah asing untuk terus merampas ke semua tanah-tanah mereka serta mencabut hak asasi mereka dan menghina Masjid Al-Aqsa yang suci itu. Yang paling menonjol dari kalangan warga Palestin yang menentang Israel adalah kumpulan Hamas. Jadi berbeza dengan kumpulan yang dipimpin oleh Mahmud Abbas yang telah bersetuju untuk menjadi budak suruhan kerajaan Zionis Israel. Hamas dari awal kewujudannya sebab tahun 1980 menolak tekanan dari semua pihak untuk mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara yang sah. Hamas berpendirian adalah menjadi tanggungjawab mereka sebagai umat Islam untuk menentang penjajahan negara mereka oleh orang asing dengan apa cara sekalipun, termasuk dengan cara ketenteraan. Jadi perjuangan Hamas adalah untuk membebaskan negara Palestin dari penjajahan oleh pihak Zionis ini, dan ia dianggap oleh kebanyakan ulama muktabar sebagai perjuangan jihad yang sah dan terpuji. Dan jika mereka mati dalam perjuangan tersebut, mati mereka adalah mati syahid. Ini yang diperjuangkan oleh Hamas. Atas dasar itulah Hamas yang sekarang ini berpengkalan di Gaza telah memberi amaran kepada Israel supaya menghentikan jenayah zalim terkini mereka merampas rumah kediaman warga Palestin di daerah Sheikh Jarrah dan berhenti dari menyekat orang Islam dari beribadat di Masjid Al-Aqsa. Oleh kerana Israel masih terus melakukan jenayah-jenayah tersebut, Hamas telah tidak mempunyai pilihan lain selain menyerang rejim Zionis Israel dengan menggunakan roket yang mereka bina sendiri dengan tangan-tangan mereka sendiri. Sebenarnya roket yang digunakan oleh tentera Al-Qassam, Hamas ini adalah dihasilkan oleh tangan-tangan bijak pandai mereka sendiri. Tidak merupakan senjata yang dibekal daripada negara luar. Jadi sudah tentulah mereka menyedari risiko bahawa Israel akan menyerang balas dengan ganas, dan tentulah ramai lagi dari kalangan ahli mereka mungkin akan terkorban. Namun bagi Hamas, ia adalah satu perkara yang tidak dapat dielakkan kerana tanggungjawab menentang musuh yang ingin merampas tanah air mereka dan ingin menghapuskan masyarakat Islam Palestin adalah tanggungjawab yang mulia yang tidak boleh dinafikan. Sebagai rumusan pada kesengsaraan yang dialami oleh rakyat Palestin adalah kesengsaraan yang bukan pilihan mereka. Ia adalah kesengsaraan yang telah dipaksa ke atas mereka oleh penjenayah Zionis yang datang dari Eropah serta cucu-cucu mereka yang sehingga hari ini berusaha untuk menghalau warga Palestin dan menghapuskan saki-baki identiti masyarakat Palestin negara mereka. Penjajah juga merupakan penjenayah dari Eropah. Ini jelas akan melakukan pelbagai kezaliman terhadap warga Palestin di masa akan datang. Persoalannya, apakah reaksi kita terhadap kejenayah kezaliman yang sedang berlaku di hadapan mata kita? Adakah kita hanya mampu menjadi penonton yang pasif, yang sekadar mengucapkan rasa sedih dengan kejadian yang berlaku? Atau kita ingin menjadi pembela kepada kumpulan lemah yang dizalimi? Terpulang, orang Islam itu bersaudara-saudara. Tidak boleh kita menzalimi dan mengkhianatinya. Siapa yang menolong saudaranya, nescaya Allah akan menolongnya. Siapa yang menghilangkan kesusahan orang Islam, nescaya Allah akan menghilangkan daripadanya segala kesusahan pada hari kiamat. Siapa yang menutup keaiban orang Islam, nescaya Allah akan menutup keaiban pada hari kiamat. Itu satu usaha. Sekarang ni saya nak bagi sedikit pencerahan. Mungkin hari ini saya kata agak memboring, agak membosankan. Tapi kita perlu sebab ini pencerahan. Kita kena pula tahu juga tentang politik di Israel. Jangan kita sekadar dengar-dengar begitu. Bahawa Israel sebuah negara sekarang ni ada rakyatnya berjuta. Jadi kita kena faham politik di negeri Israel. Israel pun macam negara lain juga. Ada konflik, ada perlengkahan dalaman, spektrum politik pun berbeza. Ada yang berlawan kanan, ada berlawan kiri dan sebagainya. Tapi ada satu puak yang membuat Israel tak senang duduk, terutamanya adalah kumpulan sekular. Jadi puak-puak ini dia terdapat 4 puak Yahudi ini. Pertama, Trad, golongan ultra ortodok. Di Israel ada beberapa pembahagian kumpulan dalam kumpulan Yahudi sendiri. Yang terbesar itu 4 kaum Yahudi. Pertama, Haredi, itu ultra. Mereka ini kira puak yang paling taat beragama dan memegang betul-betul kerana mereka nak ikut kitab Taurat. 96% mereka ini mementingkan hidup beragama dan menekankan kepentingan mengikut undang-undang Yahudi Halakha. Sebab itu ramai yang meluat terhadap mereka kerana mereka terlalu rigid dalam beragama. Lelaki mereka wajib pakai kipas dan shirt dan streamer.
Wanita pula berkerudung kepala. Macam orang Islam juga. Bahkan dari segi pemakaian saja kita boleh agak mereka ini dari grup mana. Bukan semua Yahudi pakai kopiah kecil tu. Sekular pula pakai, tapi dalam perayaan atau adat-adat tertentu saja. Mereka juga ada yang menolak pembentukan negara rasmi untuk kaum Yahudi selagi mana Mesiah tak muncul. Mereka percaya Mesiah itu akan datang penyelamat pada dunia ini. Sebab mereka takut mengundang bala daripada Tuhan. Kata mereka. Mereka ni duduk dalam kelompok mereka saya. Kumpulannya sikit. Tapi berada kumpulan mereka. Dia tak berapa nak masuk dengan masyarakat lain. Kemudian kumpulan kedua. Ni kumpulan kedua pula. Kumpulan ini dipanggil sebagai Dati. Mereka pun berpegang pada agama. Tapi macam ada tajdid sikit. Mudahnya adalah modern ortodok. Mereka adalah modern ortodok Jews. Dia orang ni ada juga masuk dengan orang grup berbanding Haredim. Pada tahun 2015 dianggarkan kumpulan ini mewakili 13% orang Yahudi di Israel. Yang ketiga, kumpulan Masorti. Yang ini agak moderate, atas pagar, nak masuk ke dalam sekular Illinois. Mereka ni pelbagai. Ada yang cakap agama penting, ada yang cakap agama ini dalam waktu yang tertentu saja. Dan Masorti ini lebih banyak berintegrasi dengan orang luar berbanding Haredim dan Datim. Yang keempat, Hiloni, iaitu kumpulan sekular. Puak ini paling ramai, iaitu 50% setakat bancian tahun 2015. Selebihnya tak percaya pada Tuhan. Sebahagiannya percaya pada Tuhan, 50%. Majoriti mereka ini meletakkan identiti sebagai warga Israel melebihi keturunan Yahudi itu sendiri. Geng Hiloni ini dianggap semua ritual agama Yahudi itu sebagai simbolik adat dan budaya. Apa puak Haredi nak buat? Puak Atrah Haredi ni mereka dia buat sekolah, buat tempat belajar, macam-macam negara kita ni kita ada kelas tahfiz dan sebagainya. Dan mereka juga ada iaitu surau mereka lah dalam untuk belajar agama Taurat dan sebagainya, yang dikenali dipanggil sebagai yeshiva. Jadi yeshiva ini diberi keistimewaan oleh kerajaan Israel, diberi bantuan dan sebagainya. Tapi pelajar-pelajar ini tidak akan masuk, dia pelajaran dalam yeshiva ini hanya agama Taurat saja. Tak ramai lah. Jadi mereka tidak belajar matematik, tak akan belajar engineering, tak akan belajar sains dan sebagainya. Hanya agama semata-mata. Dan mereka diberi keistimewaan oleh kerajaan. Jadi yang lain-lain itu mula mengamuk. Kemudian ada pula dalam kumpulan itu Chief Rabbi. Dia ada Rabbi, ada Chief Rabbi dengan kehadiran ahli parlimen dari parti Ortodok duduk dalam kabinet kerajaan Netanyahu. Jadi dalam kumpulan itu ada ketua Rabbi lah. Rabbi ni macam pedri lah. Jadi saya ingat bahawa Israel ini dia bukan Kristian. Dia percaya pada Taurat. Dia percaya bakal akan hadir penyelamat. Itu Mesiah. Macam kita kata kita percaya kepada akan datangnya Imam Mahdi. Mereka percaya akan datangnya Mesiah. Kononnya menyelamat dunia. Ini orang saya, sebab itu mereka ganas. Tapi masalahnya politik di Israel itu ada juga orang-orang Islam kita yang menyertai kerajaan Israel, iaitu daripada parti Hamas. Bukan daripada kerajaan daripada Abu Mansur, Mansur Abbas. Dia menjadi ahli parlimen, ada 4 orang ahli parlimen Islam dalam politik di Israel. Mereka ini juga terlibat dalam menentukan dasar Israel. Dan sekarang ini mereka berhadapan dengan masalah apabila Presiden atau Perdana Menteri Israel itu Netanyahu sedang menghadapi tuduhan di mahkamah sebagai melakukan kegiatan jenayah, rasuah dan sebagainya. Jadi ini yang sedang dialami di Israel. Jadi dalam keadaan mereka kekalutan politik, jadi okey, saya ambil masa lebih kurang dalam 7 minit. Saya nak catatkan sedikit. Saya ingin baca untuk kita faham sebenarnya mengenang 73 tahun Nakbah Palestin yang pilu. Ini tulisan daripada Dr. Ridwan Muhammad Noor. Dia kata pada 15 Mei setiap tahun sejak 1948 adalah tarikh yang menikam hati dan perasaan umat Islam. Nakbah Palestin ataupun bencana Palestin yang hilang daripada peta digantikan dengan negara haram Israel. Pengusiran dan pembantaian kepada umat Islam tidak berhujung, seolah-olah dunia Islam sudah pekak dan tuli terhadap jeritan mangsa penindasan. Israel dengan dukungan Amerika Syarikat tidak peduli dengan bantahan dan jerkahan masyarakat antarabangsa.
dibantu oleh rejim negara-negara Arab yang pro pada kuasa ahli jagat dunia yang juga sebagai polis dunia, iaitu Amerika Syarikat. Gerakan Zionis yang ditubuhkan pada tahun 1897 terus merancang dengan teliti untuk menaluki tanah Palestin. Zaman imperialisme Barat yang menyaksikan umat Islam yang terpuruk ke belakang turut mempercepatkan kewujudan negara haram Israel di atas tanah Palestin. Theodor Herzl, ini nama orangnya, orang pertama, adalah merupakan pemimpin konspirasi Zionis. Dia pada mulanya dia meminta tanah, sekeping tanah daripada Sultan Abdul Hamid. Dia minta daripada Sultan Abdul Hamid di Turki untuk melepaskan Palestin dengan tukaran wang. Namun Khalifah utamanya semenjak pemerintahan Khalifah Osman Urtugul tetap menjaga setiap inci tanah Palestin. Jadi gerakan Zionis telah berjaya memperalatkan Britain untuk melakukan perluasan kuasa di Palestin sehingga berlaku perang pada tahun 1917 dimenangi oleh tentera British. Dan British menjemput imigran daripada Yahudi, daripada pelbagai pelosok dunia, terutama daripada Eropah selepas deklarasi Balfour. Negara haram Israel menjadi duri dalam daging kepada umat Islam. Dengan pengusiran dan pembantaian terhadap umat Islam Palestin, Nakbah Palestin yang berlaku semenjak Mei 1948 terus berterusan memotret luka kepada umat Islam. Perang Palestin yang melibatkan mujahid Ikhwanul Muslimin pada tahun 1940-an, dan dengan alasan inilah Ikhwan Muslimin telah diseret ke jeriji penjara pada tahun 1948. Malangnya, negara-negara Arab dalam dekad 1950-an dan 60-an yang berselimut dengan fahaman Ba'ath, iaitu sosialis Arabian, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menjaga tanah Palestin daripada perampokan Zionis. Bahkan dalam Perang 6 Hari atau Perang Arab Israel 1967 telah menyaksikan 3 buah negara Arab berkuasa. Ba'ath telah dipijak maruahnya dan dihina dengan kekalahan. Mesir telah kehilangan wilayah Sinai, Jordan dirampas tebing barat, dan Syria kehilangan Bukit Golan yang cukup strategik. Ketiga-tiga negara Arab ini juga telah kehilangan 25,000 anggota tentera yang dibunuh oleh puak Zionis. Cahaya kemenangan hanya muncul bersinar dengan perjuangan berteraskan akidah. Di Gaza muncul Hamas pada 1987 yang meletakkan matlamat untuk membebaskan setiap inci tanah Palestin yang dirampas oleh Zionis. Syekh Ahmad Yassin telah memimpin gerakan jihad ini sehingga dilihat Hamas menjadi pembela umat Islam, umat Palestin, dan gerakan ini telah membayar harga yang mahal dalam usaha menjulang perjuangan pembebasan Palestin. Usaha menyelamatkan Al-Quds memerlukan usaha yang berterusan, sistematik serta penggarapan seluruh iltizam politik kerajaan umat Islam di seluruh belahan dunia. Malangnya hari ini, keseriusan untuk menyelamatkan Quds sangat sederhana, malah sangat mengecewakan. Sebagai contoh, Erdogan melakukan inisiatif menghimpunkan pimpinan negara OIC di Istanbul pada tahun 2018. Sebanyak 23 buah negara telah menghantar perwakilan. Lihatlah bagaimana sikap negara Teluk terhadap Qatar pada bulan Jun 2017. Negara itu dikecilkan oleh negara Teluk yang lain kerana melindungi pimpinan Hamas. Jadi bagi kita merasakan sudah sampai masanya kita menyatukan warga, bangsa, umat Islam, bersatulah kita. Bersamalah kita bertekad. Kalau kita tak mampu untuk menjulang dengan senjata, kita tak mampu mengulang dengan harta benda, kita sentiasa berdoa agar Allah SWT memberikan keceriaan kepada warga Palestin yang terinaya. Sebenarnya apa yang berlaku di Israel hari ini, apa yang berlaku di Palestin hari ini adalah sejarah titik hitam bagi umat Islam, bagaimana kesan daripada bila negaranya dijajah. Sebab itu saya sentiasa berpesan kepada anda semua, pastikan kita bebas dari penjajahan. Bebaskan minda kita untuk tidak boleh dikongkong oleh siapa. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga pencerahan ini dapat memberi sedikit pengetahuan kepada anda. Sekian, terima kasih. Selamat malam.